أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية مباركة من عند الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني dakhala al-jannah wa man asani faqad aba atau kama qala alaihi salatu wassalam. Imam pengusi JK, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita sama-sama baca surah Al-Kahfi 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita rezeki untuk kita masih lagi datang ke majlis ilmu, datang ke masjid. Jangan lupa niat iktikaf insya-Allah. Masuk ke masjid terus niat iktikaf supaya kita sentiasa selamat berada dalam masjid tu. Nabi beritahu apa? Malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Jadi tuan-tuan, kita pun berada di bulan Rabiul Awal. Apa Rabiul Awal itu tuan-tuan? 3 malam tu masuk 4 lah. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, selain kita menambahkan, memperbanyakkan selawat, kita juga perlu banyak berusaha menambahkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Termasuklah sunnah-sunnah yang kecil. Dalam solat pun ada sunnah yang mana mun tertinggal sunnah ya kita kena sujud sahwi. Apa nama sunnah tuan-tuan? Sunat ab'ad. Mun kita tertinggal tapi digalakkan memperbanyakkan sunnah ya, sunnah hayat. Contoh mun dalam sunnah hayat tu saktah. Dalam Quran pun ada saktah, dalam solat pun ada saktah. Pos seketika. Selepas takbiratul ihram, Allahu akbar, diam sekejap, baru kita baca doa iftitah. Lepas baca doa iftitah, diam sekejap, baru kita baca isti'adzah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas isti'adzah, diam sekejap, baru kita baca basmalah sampai habis. Dhalin, sebelum amin pun ada saktah, diam sekejap. Mun kita berjemaah memang kena tunggu imam menyebut amin. Jangan dhalin
kita dah jadi mau sabar. Jangan terus kita rangkak nak si dapat doa malaikat pula. Jadi seterusnya sebelum membaca surah selepas Al-Fatihah pun kita saktah juga, dan selepas membaca surah selepas Al-Fatihah sebelum kita rukuk. Ya, semua adalah tempat-tempat yang disunatkan untuk kita saktah di dalam solat. Sebab apa? Sahabat melihat macam ni Nabi solat. Sebab Nabi madah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi sampai movement kecil macam ni pun diperhatikan oleh para sahabat. Ada sikit lagi sujud lagi. Duduk namanya duduk istirahah. Nah, si tonton dengar. Duduk rehat seketika di dalam solat. Dalam hadis sahabat bernama Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhidu hatta yastawi qa'idan. Sahabat memberitahu seorang sahabat telah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat apabila dalam rakaat yang ganjil, iaitu rakaat pertama dan rakaat ketiga. Kata kita semang isyak, 2 kali kita boleh mengamalkan sunnah duduk istirahah. Nabi tidak akan bangun untuk rakaat yang seterusnya, maksudnya rakaat kedua ataupun rakaat keempat ya, sehingga rehat seketika, iaitu duduk sekejap. Allahu Akbar. Faham tuan-tuan? Saya demo. Kita bangun daripada sujud nak. Allahu Akbar. Jangan terus naik. Ya. Apa nama duduk ya? Istirahah. Jadi sunnah. Dapat pahala sunat hayat tambahan. Jadi itulah tuan-tuan muliakan oleh Allah. Sebab apa? Setiap pergerakan Nabi, perbuatan Nabi, semuanya adalah azim. Saya Allah menyebut dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak-akhlak yang sangat-sangat tinggi. Jadi tuan-tuan, ialah mukadimah kita malam tu lah. Kita nyambung ayat 31 sampai 33 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dan Allah, Dia telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama kullaha, semuanya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Nabi Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kamu
bahawa sungguhnya aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ayat 31 tu dalam Al-Quran adalah pertama sekali dalam susunan Allah menyebut nama Nabi Adam. Apa maksud Adam, tuan-tuan? Jadi para ulama memberikan bermacam-macam pandangan apa maksud nama Nabi Adam ya. Pertama, ya annahu khalaqa min adimil ard wa huwa ma dhahara minha. Jadi kerana Nabi Adam tu diciptakan daripada adimul ard. Apa maksud adimul ard? Kerak bumi. Daripada dalam bumi, tanah yang suci, tin, turab, clay, yang terbaik, yang bersih, dan diambil daripada tanah-tanah scatteredly, bukan sikit tanah saja, tapi ada tanah-tanah yang lain yang diambil, tuan-tuan. Jadi sebabnya kita lihat tanah tu memang memiliki banyak fadilatnya. Jadi sebabnya lah seperti mana yang kita beritahu sebelum tu nak, kata Imam An-Nawawi, makhluk yang pertama sekali silap dalam melakukan qiyas adalah iblis. Sebab qiyas tu menisbahkan sesuatu ya, suatu hukumnya kepada satu benda, menyamakannya. Ya, nama macam qiyas lah. Ya. Jadi iblis mengatakan bahawa tanah tu useless, tak ada apa-apa. Madah khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan olehmu daripada api dan dia daripada tanah. Jadi tanah ditinjak, macam tu apa semua nak. Tapi mun kita lihat banyak fadilat daripada tanah tu. Jadi sebabnya Allah SWT dah beritahu manusia tu diciptakan sebaik-baik ciptaan. Walaupunnya tanah ditinjak, terbaik kita nanggah. Bermacam-macam tumbuhan, sayuran, herba-herba, makanan-makanan daripada tanah. Daripada bumi itu adanya emas, adanya minyak. Mun di Arab nun, mun kita di situ minyak kita di laut, ataupun pelanta minyak nak. Pi di sini pelanta minyak di desert, di padang pasir, tuan-tuan, alam nun. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya Nabi Adam tu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah ciptakan manusia tu the best creation, ciptaan yang terbaik. Kemudian sebelum tu ayat yang kita lihat bahawa malaikat ada memberikan opinion, beri pandangan, bukan argument, bukannya membantah. Mereka memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala kena menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi. Jadi lepasnya Allah memberitahu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui apa yang kita orang si tahu. Jadi ayat tu sambungannya iaitu wa'allama Adam. Allah telah mengajar Nabi Adam. Apabila diciptakan Nabi Adam, dalamnya pun fikirannya tu komplit. Asma'a kullaha, semua nama-nama. Okey, mari kita nanggah tafsir-tafsir berkenaan dengan apa maksud Allah mengajar Nabi Adam nama-nama keseluruhannya. As-Suddi memberitahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama anak-anaknya satu persatu. Berapa anak Nabi Adam? Ada riwayat madah 40. Sekali beranak berpasang 40 orang anak Nabi Adam. Dan juga Allah memberi tahu nama-nama haiwan. Nabi Adam tahu tu ikan apa, tu rimau apa, tu jenis apa, tu sampai semut, insek yang semua. Keldai, unta, kuda. Seterusnya Ad-Dhahhak Ibnu Abbas juga memberitahu bahawa Allah mengajarkan Nabi Adam manusia, haiwan, langit, bumi, daratan, lautan, unta, keldai dan semua makhluk. Seterusnya sehingga Ibnu Abbas memberitahu apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam al-fuswatun wal fiswatun.
Adik saya yang cari dalam kamu susah juga. Apa fuswatun fisyatun tu? Masya Allah. Fuswatun adalah kentut yang berbunyi dan berbau. Dah lah berbunyi, berbau lagi. Nabi Adam spesifik. Apa namanya? Fuswatun. Jadi tuan-tuan belajar tu orang kentut dah lah berbau busuk lagi kau tu fuswatun kau tu. Lepas al-fisyatun, si berbunyi berbau juga. Allahu Akbar. Lepas makan apa nama, dabe apa kan dabe dah apa nama peti ya Allah terbabak baunya. Jadi tuan-tuan, betapa geniusnya Nabi Adam sehingga jenis kentut dalam bahasa Arab dipanggil dortotun. Tapi Nabi Adam taknya boleh spesifikkan jenis kentut tu namanya fuswatun, tu namanya fisyatun. Ya kuasa Allah yang memberikan kemuliaan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka sebab ialah pendapat jumhur mengatakan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua, termasuk tu lagi dipadah oleh Sa'id bin Jubair dan ulama-ulama salaf yang lain. Jenis bintang pun Nabi Adam tahu, nama malaikat pun Nabi Adam tahu, dan nama keturunannya seluruhnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberitahu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Each and every name, semua Nabi Adam tahu tuan-tuan. Sehingga kan al-jarathim, kuman, apa semua, jadi semua adalah dalam pengetahuan Abul Bashar, bapa kepada semua manusia, Nabi Adam alaihi salam. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah, kemudian thumma aradahum, iaitu Nabi Adam mengemukakannya, iaitu nak menunjukkan, mengungkapkan makhluk yang berakal. Maksudnya manusia tu, orang Arab madah manusia dipanggil haywanun natiq. Dia mulakan haiwan yang an-natiq, yang boleh petah bercakap-cakap. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberitahu bahawa tentang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dengan memberikannya pengetahuan yang hebat. Daripada ciptaan pun Allah SWT, namun dalam hadis Nabi memberitahu Allah menciptakan Nabi Adam dengan yadullah. Tapi jangan kita madah dengan tangan Allah. Maksudnya begitu Allah SWT nya spesifik, from head to toe, daripada kepala rambut Nabi Adam, Allah SWT ciptakan dengan seindah-indahnya tuan-tuan. Jadi sebab kita bersyukur Allah jadikan kita sebagai manusia. Jangan kita jadi na'udzubillah min dzalik. Ending surah An-Naba apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kena orang kafir madah macamnya. Allah nyebut secara singular Wa yaqulul kafir, maksudnya setiap individu kafir di akhirat mereka akan berkata ya laitani kuntu turaba, alangkah ruginya aku, alangkah menyesalnya aku tu, bagus aku jadi tanah. Kenapa madah jadi tanah? Sebab Allah Maha Adil. Sebelum manusia dan jin dihisap, Allah SWT menghisap binatang-binatang. Mana-mana kambing, contohnya dalam hadis kambing yang ditanduk oleh kambing yang lain. Di dunia tu Allah sedang berinya tanduk, maka kambing yang bertanduk eksen tanduknya. Maka di akhirat Allah beri nak si bertanduk ada tanduk, balas balik. Okey, settle, puas hati. Kemudian jadi turab, jadi tanah. Sebab orang kafir madah, bagus aku jadi tanah, maksudnya bagus aku di dunia lo jadi binatang, si aku kena hisap tu. Jadi tuan-tuan mereka Allah SWT penyesalan yang si berguna. Jadi sebab kita syukur kita dikurniakan oleh Allah jadi manusia, dikurniakan iman lagi dan kita pelumbaklah sama-sama orang yang belum taat kepada Allah, termasuk orang bukan Islam tu, supaya mereka jangan nyesal seperti penghujung surah An-Naba.
Okey, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu berkenaan dengan thumma aradahum 'alal malaikah, iaitu Nabi Adam mengemukakan nama-nama benda tersebut kepada para malaikat. Maka para malaikat memberitahu, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala nyuruh, wahai para malaikat, ambiuni, sebutkan apa nama-nama tu. Jadi malaikat pun memberitahu dannya si tahu. Apa nama? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat menyebut, subhanak, maha suci engkau ya Allah, kami orang tidak ada ilmu melainkan apa yang telah engkau berikan kepada kami. Okey, pertama sekali kita nak melihat bahawa sifat yang begitu humble, tawaduk pada para malaikat. Macam tu lah kita mesti ada sifat tawaduk, yang mana kita mesti minta kepada Allah ilmu. Segala ilmu tu adalah milik Allah. Apa doa waktu pagi, waktu lepas main subuh yang sahabat selalu dengar baca? Sama-sama kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi pagi-pagi Nabi dah mengajar kepada kita, minta kepada Allah 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkat, yang baik, dan amalan-amalan soleh yang diterima. Boleh insyaAllah. Maknanya sahabat selalu dengar waktu lepas solat subuh, Nabi akan baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi tuan-tuan, tu kita lihat para malaikat, mereka memberitahu subhanak. Subhanak ya adalah ucapan yang memberitahu pensucian Allah terhadap dirinya sendiri daripada segala keburukan. Malaikat yang maksum, mereka menafikan bahawa Allah langsung seada keburukan, seada shortcoming, seada kekurangan. Jadi sebabnya kita mesti ada sifat seperti para malaikat. Kata An-Nadhr bin Arabi kepada kami, seseorang bertanya kepada Maimun bin Mihran rahmatullah alaih berkenaan ucapan subhanallah, maka dia memberitahu subhanallah adalah nama yang dengannya Allah diagungkan dan dengannya Allah disucikan dari segala keburukan. Jadi sebabnya tasbih itu adalah ucapan yang besar. Semua makhluk memuji Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Dalam surah Al-Jumu'ah, permulaan surah Al-Jumu'ah, Allah menyebut yusabbihu lillah. Sebelum tu kita dah madah jona. Yusabbihu ya adalah fi'il mudhari'. Maksudnya sentiasa bertasbih, apa langit bumi, nak dalam bumi, semua memuji Allah. Binatang, ikan, semua memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tasbih. Jadi sebabnya kita pun mau melafazkan selalu tasbih tu. Yang mana Nabi pun memberitahu nak, tuan-tuan dapat ngamal tu, masya-Allah. Saya orang dapat challenge kita. Mafhum hadis, sesiapa di waktu pagi membaca 100 kali subhanallah wa bihamdih, di waktu petang 100 kali subhanallah wa bihamdih, maka di akhirat tidak ada orang dapat lawannya dengan kedudukannya yang tinggi, melainkan orang yang molah apa seperti yang dipolah olehnya. InsyaAllah tuan azam 100 kali subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali. Sampai 10 minit pun saya ngira lah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi tuan. Mbak kereta pun boleh baca. Jangan ngira ke jari takut lah susah mbak kereta nak. Engkah kasihan anak kini tu macam-macam ada tasbih apa semua. Jadi kita boleh gunakan tuan-tuan untuk memuji Allah. Jadi sebab ialah dalam memuji Allah tu kita tamas sekali ya. Yusairah radhiyallahu anha, jadi ada seorang perempuan sahabiah memberitahu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bit tasbih wat tahlil wal taqdis
wa'qidna bil anamili fa innahunna mas'ulati mustantaqatun wala taghfulna fatansina rahmah. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, hadis 3583, kami telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi nasihat kepada wanita-wanita sahabiah, alaikunna bitasbih, biasakanlah diri kamu dengan bertasbih, bertahlil, bertakdis, memuji Allah Subhanahu wa taala. Waqidna bil anamil, dan ikatkanlah, nyempun tasbih ya dengan hujung-hujung jari kamu. Jadi jari-jari tu kita gunakan untuk bertasbih. Kerana apa? Sesungguhnya ia akan ditanya dan diajak bicara. Maksudnya tok kelak akan jadi saksi, tuan-tuan. Ya Allah, asabi' tu, jari-jari tu. Asabi' maksudnya apa? Jari-jari. Jari-jari tu mun kita maki bertasbih, kelaknya akan berbicara di hadapan ya Allah dengan keadaan bangga, ya Allah. Tuhan aku telah menggunakan aku untuk subhanallah, untuk selawat, untuk istighfar. Jadi kemudian yang mana Nabi meneruskan, wala taghfulna, janganlah kamu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan rahmah, kasih sayang kepada orang yang banyak bertasbih. Jadi tu tamat sekali pun kita tidak tasbih, gunakan tu jari tu. Malah ada juga orang ngajar apa semua nak. Setiap garis tu kita tambah dengan depan tu. Dah 4 darab 4 dah 16. Polah 2 kali dah 32, tambah tu dah 33. Masya-Allah. Ada juga dulu orang madah 1 2 3 4 5 6. Dah saya pun ingatlah macam ni pengiraan jari dalam bertasbih tu. Tapi gunakanlah jari kita tu. Terutama tangan kanan kita tu lah. Kemudian saya dah salah juga untuk menggunakan tasbih, untuk menggunakan biji-bijian. Dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu nya memiliki uncang yang di dalamnya ada biji-biji kurma. Nya si akan tidur munnya si ngabis dengan zikir dan istighfar. Masya-Allah. Betapa para sahabat tu spend masa mereka untuk banyak berzikir. Jadi sebabnya kita lihat para malaikat dalam apa keadaan? Subhanak, dia terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan Nabi Adam ke atas para malaikat terlihat dalam bentuk kemampuannya menyebut nama dari segala sesuatu yang Allah ajarkan kepadanya. Jadi itu adalah kurniaan Allah kepada Nabi Adam alaihi salam, tuan-tuan, yang mana Allah SWT berikan kepadanya kemampuan atas mengingat. Jadi kita tu manusia tu selagi mana kita tu masih waras, dah sinnul bulugh, mencapai usia baligh, akal kita waras, kita merdeka, mereka banyaklah taklif hukum-hukum agama yang perlu kita tunaikan. Jadi sebab ialah kita mau jagalah. Sebab ya Imam Al-Ghazali antara yang mempelopori maqasidus syariah. Apa maksud maqasidus syariah, tuan-tuan? Maqasid daripada perkataan maksud, purpose. Apa tujuan syariat tu? Kena ada halal, haram, makruh, sunat, wajib semua ya. Jadi sebab ya tu adalah untuk kita pun datuklah, antaranya hifzuddin, pemeliharaan agama. Kemudian hifzun nafs, pemeliharaan jiwa. Jadi sebab agama tu nya memandu manusia kepada keselamatan. Munsi akal waras pun akan jadi naudzubillah min zalik. Allah SWT beritahu dalam surah surah At-Tinab, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Munnya si maki akalnya dengan cara yang betul, si memandukan dengan Al-Quran, As-Sunnah, ikut panduan para alimul ulama, maka asfal. Apa maksud asfal? Paling rendah kedudukannya, lebih hina lagi daripada binatang. Binatang pun si ada gay, lesbian. Binatang pun
nya tahu jantina laki perempuan apa semua. Jadi ya sebab apa? Nya si ngikut panduannya. Jadi ya tuan-tuan mulakan oleh Allah, agama akan menyelamatkan akal kita. Seperti mana yang Allah SWT telah beritahu, Nabi Adam tu, manusia tu dikurniakan kemampuan yang hebat. Jadi sebabnya kita nanggap para alimul ulama kita, Allah kurniakan mereka kemampuan ingatan yang kuat apa semua. Sebab apa? Jaga makan, jaga ibadah. Macam apa nama? Imam Al-Bukhari, ratus ribu hadis dalam palak. Dalam palaknya tu ratus ribu hadis. Nya telah dites. Nya pergi ke satu tempat yang mana para ulama hadis bersusun, nanya-nya dengan hadis yang telah dipusingkan, sengaja dipusingkan hadisnya. Ada nyempun matannya pergi ke belakang, ada nyempun sanadnya pergi ke belakang. Jadi Imam Bukhari boleh madah, tadi kita madah macam tu, nya boleh repeat lagi, sebenarnya macam tu. Jadi ya tuan-tuan diberikan oleh Allah SWT kurniaan Allah. Jadi kita sekurang-kurangnya lah untuk menajamkan kita pun minda tu, kita jagalah nasihat-nasihat seperti apa nama kata Imam Syafi'i, kepada kita panduan untuk menjaga supaya kita tu pun munsi jadi genius sekurang-kurangnya dapat juga usaha ngapal surah-surah, surah-surah lazim kah, dan usahalah sekurang-kurangnya Yasin ya dapat juga apal, surah Al-Mulk kah, As-Sajadah kah. Ada effort, ada usaha apa? Hadis-hadis pendek, cuba juga kita nak ngapal. Ya semua pahala ya. Kita ngapal, kita menyebutnya dengan datuk ya. Jadi kita jauhilah perkara-perkara yang disuka oleh Allah SWT. Kata apa nama? Imam Asy-Syafi'i, orang yang nak belajar tu, akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mencapai objektif ilmu melainkan kamu usaha atas 6 perkara. Dzakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadil ustaz wa tuliz zaman. Nak belajar pertama sekali jaga zakat, jaga kebijaksanaan. Allah SWT berikan kita tu, memanglah ada orang kemampuannya cepat ngapal dan apa semua tapi mau dijaga. Jaga itu, jaga makan, jaga mata, jaga kita pun akhlak kita dah apa semua. Zakain wa hirus semangat, tamak, belajar tu mau ada sifat tamak. Ni cukup aja nak di belajar dalam kelas ke apa jadi cari explore lagi dah apa semua. Wasjihadin, bersungguh-sungguh. Wabulratin, orang belajar mesti ada nyempun bekalnya, maksudnya ada buku, ada rujukannya apa semua. Jangan apa nama merujuk kepada YouTube aja kah. Tapi kita sedar nyempun sumber yang qat'i, yang kuat apa semua. Jadi ya, tu. Sebab ya Imam Syafi'i adalah anak yatim yang miskin. Dia datang ke Mekah belajar dengan Imam Malik. Imam Malik nangganya nulis. Maka cari je. Saya dah pen kertas. Ya Imam Malik, oh kau tu benar belajar tu kah? Saya anak yatim. Mak saya si mampu beri apa nama perbelanjaan, makin beli buku, beli pen. Jadi Imam Malik lah yang supportnya, mantunya beri apa nama kertas, pen untuknya menulis. Jadi macam aja orang belajar mau ada bulghah. Dan orang belajar tu dipanggil juga termasuk asnaf fisabilillah. Jadi bukannya kaya kah miskin kah, nya fisabilillahnya belajar apa? Jadinya termasuk dalamnya lah. Okey. Seterusnya apa tadi? Wa bulghatin wa irsyadul ustaz, petunjuk ustaz. Jadi sebab dia juga menghormati guru, adab dengan guru. Lepas dia juga apa nama mesti ada hubungan yang baik dengan guru. Kata Imam Abu Hanifah, aku pernah melunjuk kaki aku kepada rumah guru aku. Orang tanya berapa distance, berapa jarak rumah kita dengan rumah guru? 7 lorong. Jauh ada ya. Hormatnya dengan gurunya. Tapi waktu saya ceramah ada minta maaf, bukan di situ. Ada orang lunjuk kaki, sebabnya sakit kaki, saya tahulah. Sila saya nangano. Orang tua, agak-agak emas. Jadi nyam ada awal saya.
Kemudian watuli zaman, belajar tu sampai mati. Nabi madah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang kubur. Sebab ya kita sampai kita di liang kubur pun ada juga talqin semua orang yang sekitar pun ngambil peringatan. Okey, balik kita kepada ayat tu tadi. Kemudian para malaikat dengan tawaduknya mengatakan kepada Allah bahawa mereka tu seada tahu melainkan apa-apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya dalam Al-Quran pun dan jadikan sebagai doa harian anak-anak kita di sekolah bila cikgu masuk ke apa baca yang terdapat dalam surah Toha ayat 25 Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya adalah permintaan Nabi Musa ya sebelum mananya meneruskan dakwah berjumpa dengan Firaun. Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkanlah urusan-urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka ikatan-ikatan pada lidah tu dalam berdakwah, lancar percakapanku ya Allah, bagus apa semua. Jadi jamialah doa yang kita bacakan untuk kita menuntut ilmu, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam telah menyebut nama-nama tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat bahawa kemudian para malaikat tadinya memuji Allah, antal alimul hakim. Allah SWT tu alim, tuan-tuan. Orang yang berilmu dipanggil alim, tapi Allah mensifatkan dirinya dengan alim. Alim tu maksudnya apa? Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Kemudian sehingga apa? Dan ditafsirkan alimul hakim tu termasuk juga adalah apa? Di dalam sudur, dalam hati kita pun adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma memberitahu wa a'lamu ma tubdun. Maksudnya Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa di dalam hati kita. Jadi semuanya adalah lahir batin, semuanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ibnu Abbas menambah lagi maksudnya juga, apakah engkau hendak menjadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerosakan padanya, sedangkan yang mereka sembunyikan adalah apa yang disembunyikan oleh iblis berupa menyelisihi perintah-perintah Allah SWT dan kesombongan. Maknanya mun kita tuan-tuan ngikut apa yang dipandukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita insya-Allah dapat melawan godaan-godaan iblis, syaitan, nafsu, yang mana mbak kita kepada natuk. Jadi sebab ialah Allah SWT menyebut kemuliaan Nabi Adam. Kemudian bukan saja para nabi, para sahabat. Nabi madah khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia yang terbaik Nabi madah adalah pada zaman aku, kemudian yang mengikutinya, kemudian yang mengikutinya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi tuan-tuan, tu lah yang kita mau selalu dengar. Kita mau baca macam ni hayatus sahabah, golongan yang Allah SWT puji dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Siapa sahabat nama dalam Al-Quran? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Falamma talaqaha Zaid, ketika mana Zaid bin Harithah, walaupun ia peristiwa tentang perceraian Zaid bin Harithah dengan istrinya Zainab binti Jahash, tetapi Allah SWT sebut dalam Al-Quran untuk apa? Untuk jadikan panduan kepada kita. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi.
Jadi orang Arab dulu anak angkat dinasabkan kepada bapa angkat. Itu adalah perbuatan yang haram lah. Maksudnya Nabi pun sebelum wahyu turun Zaid bin Muhammad. Maka Allah SWT mengharamkan anak angkat boleh dinasabkan kepada dibintikan kepada nama bapa angkat. Jadi ya tuan-tuan, kita boleh mula perkara ya. Jadi orang Arab apabila bercerainya anak angkat dengan istrinya, maka mereka mengatakan haram isteri anak angkat dikahwini oleh bapa angkat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ummul mukmininnya begitu bangga sekali. Sebab apa? Allah yang menurunkan wahyu untuk menjodohkannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kita lihat hebat sahabat. Allah SWT sebut dalam Al-Quran kisah-kisah mereka, kisah kasih sayang mereka, kisah Allah. Jadi ya
Jadi ya tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala dah memberikan mereka tu, memberitahu adanya benar berjaya, ya yang kita nak jadikan sebagai indikator kita lah, untuk kita tiru, seperti para sahabat, tabi'un, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, golongan yang mutabar tu apa semua. Sebab apa? Setidaknya dah mencapai kedudukan yang mana sehingga Allah menyebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar tafsir tu semua tu nak. Kelak mun kita sampai ayat macam surah Az-Zumar ayat 53. Sehingga kan semangat setia kawan pun Allah sebut dalam Al-Quran, ketika mana Hisham bin Al-As radhiyallahu anhu nya telah diseksa oleh Abu Jahal sehingganya telah keluar daripada Islam. Jadi Sayyidina Umar semangat setia kawan tu best friendnya tu, nya telah menulis ayat 53 surah Az-Zumar, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang telah menzalimi dirinya, sebab si datuk dah sampai terpaksa sehingga telah menggadaikan akidahnya, maka Allah memberitahu untuk orang yang asrafu anfusi, mereka telah menzalimi diri mereka, jangan putus asa lagi mana masa hidup, kembali kepada jalan yang benar. Saya Umar nulis saya tu hampir dengan orang, suruh berikan kepadanya tu, ikut kami orang di Madinah tu pergi berhijrah, semangat setia kawan sampilnya berdoa apa semua nak. Maka Hisham bin Al-As telah kembali kepada jalan yang benar. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran kita nangga kisah tu dalam Hayatus Sahabah, untuk kita teladani supaya kita ngikut jalan yang mana golongan yang Allah SWT berikan kejayaan kepada mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat tu seperti mana yang kita telah beritahu tadi, bahawa Allah yang mengetahui atas segala sesuatu. Kita si dapat nak menghukum ending orang, penghujung orang tu kita si tahu. Orang ya dalam keadaan jahiliah kah, jauh kepada agama kah, kita si tahu pasalnya kembali kepada agama. Sebab apa? Allah dah ciptakan manusia tu sebaik-baik ciptaan. Jadi sebabnya sehinggakan kata Fudail bin Iyad, nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Melihat orang yang beriman, seorang beriman melihat kepada orang beriman yang akan membersihkan hati, menggilapkan hati. Dan tuan nangga muka seorang-seorang tu yang datang ke masjid tu, masya-Allah. Sebab tu tetamu Allah tu. Jadi kita lihat dengan kasih sayang akan menggilapkan hati kita. Jangan kita melihat dengan sangkaan buruk, jangan kita melihat dengan pandangan yang orang seorang madah menjus kah. Jadi kita lihat sebab apa? Allah yang mengurniakan iman kepada kita tu tuan-tuan. Jadi sebabnya kita si tahu siapa kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabnya sebab apa? Tu semua adalah rahsia Allah. Hati tu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu zatis sudur dalam hati kita. Jadi usaha kita bersihkan hati kita, termasuk luar kita bersangka baik kepada orang, dan kita mewujudkan suasana silaturahim yang baik sesama orang Islam, dan bak lagi orang lain-lain kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Ada soalan? Sudah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik hidayah kepada saya sendiri dan kita semua untuk kita amalkan apa yang telah kita sama-sama bincang, sama-sama kita belajar, dan kita lagi dan lagi lah saya menasihati diri saya di permulaan bulan Rabiul Awal tu lagi dah kita sama-sama menambahkan lagi, tambahkan lagi ucapan selawat kita, salam kita kepada Nabi. Mungkin kita nak bola majlis maulid pun bacaan-bacaan burdah kah, yang bagus kah, pola di rumah kita, di natuk kita, masyarakat kita, ya semua adalah amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabnya mungkin kita lihat Imam Al-Busiri coba kita nangga depan makam Nabi atas ya syair-syair yang dikarang olehnya ya.
yang mana menyebut tentang ketinggian, kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab ya pendengarkanlah. Mun kita si sempat nak molah, si dapat nak molah maulid kah? Sekurang-kurangnya telinga kita pasanglah. Dengarkan bacaan-bacaan maulid ya. Untuk menambah kita pun syauq, bukan hub aja, syauq. Hub tu cinta, syauq tu apa? Rindu. Rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.